Tuan-tuan ya. Jadi oleh kerana saya tengok buku yang dikarang oleh Syekh Alawi ni dalam kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Maqiyah fi ma yahtajuhu talabatul syarh, cukup menarik sangat dia bincang tentang bab ilmu. Jadi saya cubalah terjemah buku ni ya, terjemah buku ni. Ini hasil penterjemahan saya. Jadi saya rasa nak kita tengok bab begitu cantiknya karangan Said Alawi mengenai bab ilmu ni. Jadi saya terjemah dan pihak Universiti Sultan Azlan Shah cetakkan buku ni. Dan buku ni tuan-tuan, saya sedang mencari dana tuan-tuan ya. Dengan harga satu ni RM13. Saya minta tolong tuan-tuan ya. Saya mencari dana nak buka pusat tahfiz saya, sekolah tahfiz di Lawin tuan-tuan ya, di Lawin. Jadi oleh kerana saya tak berapa lama lagi dah nak pencen awal, nak rasa nak buka sekolah tahfiz di Lawin. Bukan Simpang Lawin tapi di Lawin Gerik. Lawin Gerik. Dari situ ke Gerik tu 20. Dari Lawin tu ke Gerik tu 20 km atau 15 km. Jadi kita belajar buku ni tuan-tuan ya. Kita belajar sambil-sambil tuan-tuan derma dan kita belajar buku ni, insya-Allah. Cukup menarik sekali buku ni. Dan malam ni insya-Allah kita terus tengok tuan-tuan ya. Kita tengok kepada pendahuluan ya, muka surat 6. Pendahuluan kita tengok muka surat 6 tu tuan-tuan ya. Jadi pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamul atimman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin khairi muallim wa ala alihi wa ashabihi alladhina hamalud din anhu wa 'amalu bihi wa ballighuhu min ba'dihim wa ba'd. Sesungguhnya Islam sangat memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Itulah kelebihan agama Islam. Islam ni dia memberi kepentingan kepada ilmu pengetahuan. Sebab tu orang Islam ibadatnya jadi cantik sebab dia belajar. Kalau tak belajar, kalau Islam ni tak memberi kepentingan kepada ilmu, Allah teruk kita. Ibadat kita mana cantik kalau tak belajar. Anda fiqh pun tak ke mana, usuluddin pun tak tahu, tak belajar. Tak. Bab tasawuf pun hati pun arogan, megah. Tak. Maka mana cantik. Maka sebab tu alhamdulillah syukur kita Islam ni agama yang beri kepentingan kepada ilmu. Tak. Justru ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat Iqra. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Taala daripada surah Al-Alaq iaitu Iqra. Itu membuktikan pentingnya ilmu. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Iqra itu pentingnya. Nah, dengan belajar itulah jadi cantik ibadat kita. Nah, dengan belajar tu ibadat kita jadi elok. Adanya tamakninah kalau dalam solat. Adanya i'tidah. Ada. Itulah pada ilmu, perlu kepada ilmu. Benar. Melalui ilmu pengetahuan, seseorang dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul. Melalui ilmu pengetahuan, seorang beribadat dengan betul. Nah, dengan ilmu, kerana bimbingan ilmu. Ilmu membimbing kita sehingga kita dapat melakukan ibadat dengan betul. Benar. Kalau tak belajar, tak dibimbing oleh ilmu, ibadat kita tak elok. Tak. Berkualiti. Nak berkualiti. Nak supaya dapat menyelamatkan kita di akhirat, seksa di akhirat besok. Nak supaya dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah di hari akhirat besok. Oh, ini perlu kepada amal ibadat yang betul-betul kualiti. Nah, maksud kualiti tadi menepati syarat khusyuk dalam solat. Anda solat pula ikut rukun 13 dengan baik, syarat solat pula 9 dengan baik. Ini ilmu. Nah, barulah ibadat kita akan jadi cantik. Nah,
serta jauh dari perasaan ragu-ragu, supaya kita tidak ragu-ragu. Ini kadang kita jadi ragu, kita beribadat jadi ragu. Kadang-kadang berasa keraguan tu. Betul ke tak saya solat tadi? Kita akan merasa keraguan, ragu-ragu. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Malah terselamat daripada cacat cedera. Bahkan selamat daripada cacat cedera bila kata ada ilmu, bila kita belajar. Selamat, tak akan cedera, tak akan menjadikan ibadat kita tu cedera bila kita ada ilmu. Dan dapat menghasilkan ibadatnya yang sebenar, dan dapat menghasilkan ibadat yang sebenar. Itu yang kita nak. Itulah yang kita mengharapkan. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah Taala. Bila kita ibadat kita betul, cara kita salat kita betul, disitulah akan mendapat keberkatan daripada Allah. Allah memudahkan kita rezeki, Allah menjadikan kita sihat badan berkat ibadat yang kita lakukan. Sebab ibadat yang kita lakukan tu betul, sebab kita belajar, kita ada ilmu. Ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan kepada ibadat. Kerana ilmu tu petunjuk jalan kepada ibadat. Masya Allah, ilmu ni penting tuan-tuan. Ilmu ni, apalagi dalam kita nak melakukan ibadat kepada Allah. Sebab itulah hadis Rasulullah SAW ada menyebut bahawa sedikit ibadat, ibadat yang sedikit tapi kita lakukan kerana ilmu. Sedikit ibadat yang kita lakukan kerana ilmu lebih baik daripada kita melakukan ibadat banyak tanpa ilmu. Ibadat banyak siang dan malam tapi tak belajar. Rajin ibadat tu kepada Allah tapi tak ada ilmu. Maka ibadat yang kita lakukan sedikit tapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan lebih baik. Maklumlah ibadat tak ada ilmu, ibadat tanpa ilmu, ibadat siang malam kita beribadat tanpa ilmu. Bagaimana Allah nak menilai kerana tanpa ilmu pengetahuan? Oleh itu Rasulullah SAW ada bersabda, al-ilmu ra'sul ibadah. Maksudnya ilmu itu adalah kepala kepada ibadat. Ilmu itu kepala kepada ibadat. Kita ni kalau tak ada kepala tak hidup. Bagaimana ibadat boleh kita ada kepala? Kalau ibadat bagaimana kita lakukan tanpa ilmu? Tak cantik, tak elok, bahkan Tuhan tak terima. Ibadat kita lakukan dengan tanpa ilmu. Baik, tengok di bawah tu tuan-tuan. Memandangkan dewasa ini tidak kurang dari penuntut ilmu, yang mana ilmunya tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Kadang-kadang kita belajar tapi tak ada kesan, tak boleh menambah keimanan, tak menjadikan kita bertambah keimanan. Belajar tu kok belajar banyak, belajar dengan ustaz tu, ustaz ni, tapi iman kita biasa, tak ada penambahan iman. Tak ada. Tak ada perubahan. Nak jadi rajin baca Quran tak, jadi malah. Ataupun kejernihan akhlak. Akhlak tak bagus. Duk belajar ilmu tapi akhlak masih tak bagus. Masih suka mengupak, masih suka cakap dari belakang, suka cakap menyinggung perasaan dan sebagainya. Akhlak tak berubah juga. Walaupun belajar, malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya itu, serta tidak dapat menguasai ilmu itu kepada orang lain, dan tidak berkebolehan dalam ilmu. Tak berkebolehan datang belajar kat masjid, balik rumah isteri tanya, bang belajar apa kat masjid tadi? Diam, tak boleh nak jawab. Diam,
Tak boleh nak jawab dah. Tapi makan laksa tadi. Tapi belajar apa tak tahu Allah ni. Belajar apa tak tahu. Benar. Ingat makan laksa, lepas mengajar tu makan laksa. Ada. Dan juga tidak dapat mengesani ilmu kepada orang lain dengan cara berkesan. Ilmu yang kita belajar tu pula kita tak dapat nak menyampai kepada orang lain. Iyalah kita tak pasti kita menyampai kepada orang ramai-ramai, tak? Kurang-kurang sampai kepada anak buah kita pun tak pada, tak? Sampai. Ya. Tak boleh juga. Kenapakah berlaku demikian persoalan? Tak? Kenapakah berlaku macam ni? Kenapa jadi macam ni? Tak? Kenapa ni? Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ini ada kaitan dengan ilmu dan adab. Kadang-kadang kita tak ada adab dengan ilmu. Tak ada adab. Kita datang, kita datang ke masjid nak solat isyak, bukan nak belajar dah. Orang mengajar, kita berasa lambat. Kenapa ustaz ni lambat? Bila nak selesai? Kita tidak ikhlas. Kita tak ada adab dengan ilmu. Bila tak ada adab dengan ilmu, ilmu akan lari daripada kita seperti lari air tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Air dia tak akan duduk tempat tinggi. Dia akan turun duduk di tempat yang rendah. Dia lari tempat tinggi. Begitulah kalau kita tak beradab dengan ilmu. Kadang-kadang kita duduk bukan niat nak belajar pun, datang nak salat isyak. Datang nak salat isyak. Lepas tu merunguklah, lambat ustaz ni. Sudah nak salat isyak, nak balik tidur dah ni. Kita tak ada beradab. Kita bukan niat nak belajar. Tu menjadikan kita kosong, zero lah kepala kita, ilmu tak masuk. Sebab kita tak ada adab. Yang kedua, kita tidak adab dengan guru. Kita tak beradab dengan guru. Tak. Kadang-kadang guru kita kata dari belakang. Kata dari guru, kata dari belakang. Ustaz ni tak jadi. Ustaz ni mengajar separuh masjid orang jenerah habis. Tak. Kita ada kata macam-macam kau ustaz. Setiap ustaz ni dia ada keberkatan masing-masing. Tak. Ustaz ni dia suka salat tahajud malam. Ustaz ni dia suka bersedekah. Ustaz ni dia suka sangat baca Quran, 2-3 hari sekali khatam. Setiap ustaz tu ada keberkatan. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita jangan pilih ustaz, kita belajar semua. Keberkatan ustaz tu ada belakang. Selama mana majlis agama tak fatwa kata ustaz ni sesat, kita belajar. Selama mana tak ada pejabat mufti tak ada keluar fatwa kata ustaz ni sesat dah ni, tak apa, belajarlah. Itu tuan-tuan. Baik, tengok di muka surat 7 tuan-tuan. Islam menetapkan adab dan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Islam dia ada adab. Untuk menuntut ilmu ni dia ada adab. Kalau kita tak ada adab, memang ilmu tak akan duduk pada kita. Ilmu akan lari, kita tak ada adab dalam belajar. Buku ini akan membincangkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Buku kecil tuan-tuan ni, yang tuan-tuan pegang ni, insya-Allah tuan-tuan, kita akan belajar tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Kita tengok sejauh manakah kelebihan ilmu. Antara ilmu pengetahuan dan ibadah. Kita tengok antara ilmu pengetahuan dan ibadah, mana yang lebih penting? Jenis-jenis ilmu, cara mempelajari ilmu pengetahuan. Kita akan belajar juga bahagian ilmu, perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan. Kita akan belajar juga alat ilmu. Kita akan belajar juga adab menuntut ilmu. Kita akan belajar juga menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu. Menghasilkan kitab bagi orang yang belajar, menghasilkan kitab. Saya dulu tuan-tuan, saya dulu jadi pensyarah USIM, pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia dinilai dulu. Bila waktu-waktu maghrib, saya pun keluarlah mengajar kuliah-kuliah maghrib di pinggir-pinggir Kuala Lumpur.
Macam di Bandar Seri Putra, Kajang, tak? Pinggir-pinggir Kuala Lumpur. Nah, jadi siapa mengajar? Jadi rupa-rupanya ada antara murid saya, antara pelajar yang hadir tu menulis buku. Masya Allah. Tak? Dia dengar saya mengajar, dia tulis buku, dia hasilkan sebuah buku. Lepas tu dia bagi kepada saya untuk saya tasih. Allah, Masya Allah. Inilah kalau boleh tak? Syekh Alawi ni dia kata menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu. Kalau kita boleh hasilkan buku, comel tak? Dan syarat menuntut ilmu, semua tajuk-tajuk itu adalah petikan dari buku Mukhtasar Al-Fawaid Al-Maqiyah Fima Yahtajuhu Talabatus Syafi'iyah bagi Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Maki, cetakan Darul Basyair Al-Islamiyah, dengan ditahqiq dan ditalik oleh Dr. Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mara'syali. Jadi buku ni dikarang oleh Syed Alawi As-Saqaf dan ditahqiq, ditalik oleh Dr. Yusuf Abdul Rahman Al-Mara'syali, dan saya sekadar terjemuh saja. Saya terjemuh saja buku beliau tu kerana saya tengok cukup menarik sangat buku tu, dan saya terjemuhkan buku tu dan walau bagaimanapun penterjemah juga menerang dan menghuraikan tajuk-tajuk tersebut dengan lebih jelas dan senang difahami bagi pelajar. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kami dan menjadikan buku ini sebahagian dari amal-amal soleh yang berpanjangan untuk kami dan ibu bapa kami di hari yang tidak dapat menolong anak-anak dan harta. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu pendahuluan penterjemah. Baik, kita tengok ke muka soal 8 tuan-tuan. Kelebihan di ilmu. Ini perbincangan Syekh Alawi tentang kelebihan di ilmu. Baik, ilmu adalah semulia-mulia permata dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Allahu Akbar. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Nah, kita di dunia ni permata lah yang kita, semua orang suka permata. Ada orang perempuan suka permata. Kalau permata Russia tu biru, yang hijau, zamrud tu dah hijau. Oh, maha permata. Nah, kalau yang Afghanistan tu, yang merah delima tu merah. Oh, maha. Ada. Di Sabah pun ada mutiara, ada permata mutiara. Jadi Syekh Alawi membandingkan ilmu adalah semulia-mulia permata. Mana bernilainya ilmu. Ada. Allahu Akbar. Ilmu ni kalau duduk pada orang kampung jadi lebay kampung. Nah, sedikit duduk pada orang kampung jadi lebay kampung. Nah, lama-lama jadi imam, naik tarah. Ada. Lama-lama jadi juru nikah. Ada orang ada ilmu yang duduk kampung. Kalau orang yang belajar maktab pengguruan, nah, ilmu sekadar maktab keluar jadi guru. Nah, itunya ilmu menjadikan orang tu mulia. Kalau orang pula boleh PhD, boleh doktor, oh, pensyarah universiti. Nah, lepas daripada pensyarah lama-lama naik kanan, lepas kanan naik Profesor Madya, lepas tu naik dia panggil Profesor C, nah, Profesor B, Profesor A, Jusa A, dah. Begitulah ilmu, nak memuliakan seseorang itu. Kalau dulu dah bunyi orang nak balik Mesir dah, orang sedia anak dah nak bagi dah. Kalau dulu dah, kalau dulu orang sedia anak dah nak bagi, kerana ilmu dah, ilmu tu nak balik Mesir ada ijazah dan nak bagi dah, sedia anak perempuan dah nak bagi kerana ilmu. Menilainya ilmu ni, ya Allah. Begitu juga orang yang habis di Baghdad, Iraq, ada nak balik, oh, sedia anak. Kadang-kadang kita tengok tuan guru mengajar kat pondok dia. Tiba-tiba ada murid dia
pandai ilmu, pandai. Ambil buat menatu selalu. Dah. Tuan guru ambil buat menatu selalu, tak lepas. Kerana ilmu, dah. Kadang-kadang anaknya cantik dah. Menantu tu biasa. Tak. Kerana ilmu. Inilah tuan-tuan. Allahu Akbar, ilmu. Dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu pula mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Allah, ada ilmu. Kalau di hospital Ipoh ada. Pakar bedah orang Melayu tak ada. Hospital Ipoh. Pakar bedah tak ada orang Melayu. Pakar bedah, pakar. Kalau tak pakar ada. Yang pakar tu, tak ada orang Melayu kita. Ada orang India, ada orang Cina. Tak tahulah orang Melayu kita tak minat ke jadi pakar bedah. Mana orang yang alim dari bidang pembedahan jadi pakar bedah. Allah. Itu kena ilmu. Bila jadi pakar, dia jadi konsultan. Orang nak buat pembedahan apa akan tanya dia, akan refer kepada dia. Allah, tu kena ilmu. Dan gajinya mahal, pakar. Itu kena ilmu. Itulah ilmu. Allahu Akbar, tuan-tuan, ilmunya. Bila kita bercakap tentang bab ilmu, saya teringat kepada Imam Malik. Kita tengok Imam Malik ni, dia hormat kepada tuan guru dia. Imam Malik ni imam kedua. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi Imam Malik ni imam kedua. Jadi nak ceritanya Imam Malik ni dia hormat kepada guru dia. Hormat kepada seorang guru. Begitulah kita pun kena hormat kepada guru. Jadi ceritanya nak ceritanya Imam Malik ni, dia panggil raja ilmu, digelar dengan raja ilmu. Mana panas sungguh Imam Malik. Malikul Ulum, raja ilmu. Mana ikut tanya soalan Imam Malik akan tahu. Tapi Imam Malik dia tawadhu, dia humble, dia tak jawab banyak. Orang tanya 10, jawab 3. Orang tanya soalan 10 soalan, jawab 4. Tak macam kita ni, kita tanya 10, jawab 11. Kadang-kadang 12 lagi tambah. Tak macam Imam Malik. Imam Malik dia humble rendah. Soalan lagi tanyalah orang lain pula. Padahal boleh jawab, tapi tak nak tunjuk tu kemegahan tu. Allah, tawadhu'nya Imam Malik. Jadi Imam Malik juga bukan setakat alim ilmu, hebat di kalangan jin juga. Jin ni kalau merasuk, kalau jin tu masuk dalam tubuh seseorang, Imam Malik akan pesan, tolong ceritakan salam aku kepada jin yang merasuk orang tu. Minta dia keluar. Kalau tak keluar, aku sampai nanti teruk. Masya Allah, jin keluar terus, tak berani. Dengan salam Imam Malik pun cukup dah, keluar terus. Jadi Imam Malik, tuan-tuan, Masya Allah, sifat humble-nya kena bagaimana, tuan-tuan. Saya nak cerita. Jadi ada satu ketika Imam Malik dia mengajar halaqah di masjid di Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik ni dia mengajar di Madinah. Halaqah ni mana bulatan. Zaman dulu orang belajar dengan bulatan dah. Anak murid, biasanya anak murid duduk depan ramai. Di tepi ni anak murid takut, tak berani nak duduk dekat Imam Malik dah, segan. Tak duduklah tepi ni, biasa depan, jauh-jauh banyak anak murid. Tepi Imam Malik orang tak berani, takut dah. Begitulah Imam Malik mengajar. Sehingga satu masa Imam Malik tengah-tengah duduk mengajar, ada seorang tua. Seorang tua ni dia naik kereta keldai. Kereta keldai yang biasa di Arab ni ada satu kereta tolak. Kereta tu ditarik oleh keldai. Mana orang tua tu dia naik keldai ni lah, kereta keldai dia tarik. Bila dia lalu di hadapan masjid, dia tengok Imam Malik sedang duduk mengajar. Dia pun break kereta keldai dia, turun, pergi masuk dalam halaqah Imam Malik. Pergi duduk dekat Imam Malik.
Nah, sebab di tepi Imam Malik tu kosong, orang tak duduk, orang tak berani. Dia mari cepat-cepat masuk duduk dekat dengan Imam Malik. Orang-orang tengok hairan. Kenapa ni? Siapa orang ni? Nah, pakai baju putih dah nak jadi kelabu dah. Baju kotornya. Nah, tua lagi mari duduk dekat Imam Malik. Ada. Orang hairan, orang tengok murid-murid Imam Malik jadi hairan. Lepas tu Imam Malik pun terus mengajar. Jadi bila Imam Malik mengajar sampai di penghujung, di akhir, Imam Malik buka persoalan. Kamu semua murid-muridku, siapa ada soalan, silalah ke muka soalan, tanyalah soalan. Tiba-tiba semua anak murid tadi diam semua, tak jawab, tak ada siapa tanya soalan. Tak ada siapa tanya soalan. Diam. Jadi membuat kepada pak cik yang tua tadi, yang turun kata hemah tadi tu, dia kata, wahai imam, dia kata ke Imam Malik, boleh tak kalau saya nak tanya? Imam Malik kata, ya, saya tanya pak cik, saya tanya. Dia pun tanyalah, dia kata, imam, macam ni imam, kalau orang bila balik dia cukup umur, ada 15 tahun. Atau kalau tak cukup 15 tahun, dia tidur mimpi dan keluar air mandi. Itu tanda kata seorang itu balik. Bagaimana kalau anjing balik, tuan? Dia tanya. Bagaimana kalau anjing balik? Adakah alamat anjing balik? Imam Malik merenung panjang. Tak boleh nak jawab soalan. Orang balik jelas lah tanda-tanda dia. Tapi anjing balik ni, macam mana dah? Imam Malik merenung panjang. Soalan pakcik itu tadi, merenung panjang. Dia tak boleh nak jawab soalan. Tak boleh. Akhir dia pun katalah pakcik tu, hai pakcik, tolonglah jawab soalan. Saya minta maaf, saya tak boleh nak jawab soalan pakcik tadi. Tak boleh nak jawab. Maka pakcik tu pun dia kata gini, mam, sebenarnya anjing bila dia nak kecing, kalau anjing tu balik dia akak kaki. Kalau anjing tak balik dia tak akak kaki. Imam Malik. Imam Malik kata, gitu. Imam Malik peluk. Imam Malik peluk kepada pakcik tua tu, peluk dakak. Allah, ini guruku, kata Imam Malik. Ini guruku ni, guruku. Jadi lepas tu Imam Malik pun lepas pada peluk siap tu, Allah, Imam Malik kata, Allah, inilah guruku. Dia kata, Allah, pakcik ni guru saya. Sampai ke bila-bila. Bila Imam Malik kata guru tu, dia pun pergilah. Dia kata, imam, saya nak minta diri dululah. Dia pun pergilah. Pergi naik kereta keldai dia, pergi. Lepas tu sekitar 4 bulan pula, Imam Malik duk mengajar seperti biasalah, duk mengajar di masjid halaqah. Tiba-tiba dia lalu pula, Syekh tua ni, pakcik tua ni lalu pula tengok Imam Malik duk mengajar. Dia pun berik kereta keldai dia tu, terus turun, mari ikut halaqah Imam Malik. Mari di kali ini belaga lutut, duduk belaga lutut dengan Imam Malik dah. Mari duduk belaga lutut. Jadi anak-anak murid Imam Malik terkejut. Siapa ni dah? Anak murid Imam Malik yang tak tahu lagi siapa ketua ni dah. Allah, siapa tu dah? Allah, mari duduk belaga dengan tuan guru Imam Malik, siapa ni orang ni dah. Jadi gitulah. Jadi Imam Malik pun terus mengajar. Sampai di akhir Imam Malik buka persoalan. Siapa daripada kamu yang ada persoalan, silalah tanya. Tak ada siapa tanya, semua diam semua. Bila diam, Imam Malik pun bangun dan peluk orang tua ni. Dia kata, siapa
Orang tua ni kamu tahu ke tak semua? Kamu tahu ke tak siapa orang tua ni? Orang tua ni adalah guru aku. Dia adalah guru aku. Kamu tahu tak dia mengajar aku apa? Dia mengajar aku, dia kata alamat tanda-tanda anjing balik. Kamu tahu tak anjing balik apa alamat dia? Dia kata anjing balik, kata guruku ni, dia kata bila anjing tu nak kecing dia akan akak kaki naik. Dan kalau yang tak balik tak akak kaki. Oh, dah. No, Imam Malik. Allah, Masya Allah. Nak ceritanya Imam Malik dia humble sangat. Sekadar guru ajar tanda balik bagi anjing, dah mengaku guru dah. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Lepas tu kita kena hormat dengan guru. Maulah ilmu tu akan ada bersama kita. Tapi kalau kita tidak hormat guru, ilmu akan lari daripada kita seperti larinya air di tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Nah, tuan-tuan, kita tengok lagi tuan-tuan. Sambung lagi. Ilmu adalah semulia-mulia permata dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Allah. Setengah ilmu ni tuan-tuan, bab ilmu, saya tengok kepada seorang tu dia cerai isteri dia. Dia cerai isteri dia. Dia seolah bila dia cerai isteri dia tu macam rasa macam nak gila. Rasa macam nak gila, rasa dah hilang akal. Sebab dia bukan nak cerai isteri tapi dah terkeluar. Jadi Allah, lepas pada keluar tolak tu ke Allah, dia macam nak gila. Kerana rumah dia dah buat, bila kahwin lain pula kena buat rumah pula. Anak-anak dah okey, bila kahwin lain pula macam mana pula. Jadi fikir banyak. Akhir dia berjumpa dengan seorang ustaz. Tanya ustaz, bagaimana status saya? Saya tolak isteri saya tak sedar. Dan saya tak tahu tolak ke berapa saya tolak, tak tahu. Tolak ke berapa tak tahu. Saya lupa. Jadi ustaz tu kata, kalau macam tak tahu gitu, macam tak ada apa-apa lah, macam tak ada tolak lah. Sebab tak ada apa-apa. Bukan tolak. Kita tak tahu tolak berapa, bukan tolak satu, tolak dua, bukan. Jadi dia, Allah, Masya Allah. Bila dengar ustaz kata gitu, Allah lega dia. Kau tak boleh tidur, tak boleh makan. Tiba-tiba dengar ustaz kata gitu, Allah, terima kasih pada ustaz tu. Nak ceritanya ilmu tuan-tuan. Ilmu tu boleh menjadi orang tu gembira, seronok. Sebab itulah mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu kelebihan yang tak terhingga. Banyak ilmu. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Tapi ilmu kita kena beramal. Kalau kita tak beramal, seperti debu yang tidak manfaat lagi. Debu apa manfaat debu? Dah masuklah hidung, disesemuk. Betullah kita kena amal ilmu. Walau sedikit kita belajar, kita beramal. Alhamdulillah, berkat ilmu, ibadat kita jadi elok. Kita menjadi manusia yang bahagia di akhirat nanti. Baik. Tuan-tuan tengok di bawah tu. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ilmu ibarat seperti pokok kayu. Ilmu dengan ibadat, kena ilmu dulu. Pokok dengan buah, mana datang dulu? Pokok dulu baru buah. Tak boleh jadi buah dulu. Tak ada pokok. Macam Singapura. Orang Singapura makan buah, pokok tak ada. Singapura mana orang kita pun sama juga makan apple. Dia makan apple tapi pokok tak ada. Sama. Jadi nak cerita orang Singapura. Orang Singapura dia makan durian 15 tahun. Makan durian. Tak tahu pokoknya bagaimana. Satu hari dia pergi Terengganu. Kebetulan saya masa tu jadi pensyarah di Kuza. Di Kuza. Kolej Sultan Zainal Abidin dulu.
dia pergi di rumah seorang di kampung Pagar Ubi di Kuala Terengganu tu. Dia pergi, dan rumah tu ada pokok durian. Dia tengok pokok durian, Allah, ni pokok durian. Dia kata lama dah duk makan buah durian 15 tahun, tak tahu pokoknya. Ni pokok, oh takak gambar. Takak gambar pokok durian. Masya Allah tuan-tuan. Nak cerita bahawa jarang nak berlaku. Biasanya pasti ada pokok. Nak ada buah, nak ada pokok. Nak ada buah elok, pokok elok. Pokok subur, barulah buah elok. Begitulah ibadat. Kita ada ilmu. Bila ilmu kita elok, ilmu kita baik, ibadat kita pun jadi cantik. Sebab itulah kita nak kepada ilmu. Tak nak ibadat jadi pok turuk ya. Belajar tak tahu apa. Ni jadi pok turuk. Tak nak. Kita belajar, kita ada ilmu, barulah ibadat kita cantik. Sebab itulah kata Syekh Alawi, pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok lebih mulia daripada buah sebab dia datang dulu daripada buah. Pokok dulu. Ada. Pokok dulu baru datangnya buah. Tak boleh jadi buah dulu baru datang pokok. Tak boleh jadi. Mulianya pokok sebab pokok dulu. Asal pokok barunya adanya buah. Tetapi namun yang bermanfaat ialah buahnya. Tapi pokok yang manfaat bila ada buah. Kalau pokok tak ada buah, tak ada manfaat. Kita pun pokok jering tak buah, tebang bakar wak arang ada, wak apa dah tak buah ada. Sama dengan pokok apa lagi jenis tak buah ada. Bakar wak arang ada. Pokok mulia daripada buah. Tapi manfaat pada pokok tu adalah buah. Begitulah manfaat pada ilmu adalah ibadat. Sebab tu ibadat dengan ilmu tak boleh nak pisah. Pasti ada kaitan antara satu sama lain. Seperti pokok dengan buah. Sebab tu tak boleh kita buat ibadat saja tanpa belajar. Kita kena belajar. Belajar adalah ibadat. Belajar adalah ibadat hati. Belajar mencari ilmu adalah ibadat hati. Dan ibadat yang kita buat tu adalah ibadat anggota. Kedua-dua adalah ibadat. Sebab tu tuan-tuan sayang, bila kita ada kuliah di masjid, lepas ada solat maghrib balik tengok bola, oh sayang. Balik duduk kedai kopi, bila insya datang kuliah tak belajar. Sayang, kita nak ibadat saja, ilmu tak nak. Ni tak betul. Tak cantik ibadat kita tanpa ilmu. Namun yang bermanfaat ialah buahnya. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Sebab tu dua perkara ni jangan tinggal tuan-tuan. Walaupun sibuk nak tanam 5 bali, tanamlah. Jangan lupa ilmu dan ibadat. Belajar dan beribadat. Jangan sibuk nak berniaga, sibuklah. Jangan, dua perkara jangan tinggal, ilmu dan ibadat. Sibuk nak buat kerja macam-macam, lah sibuk, tapi jangan lupa dua perkara, ilmu dan ibadat. Alhamdulillah kita di masjid kita ni cukup lengkap. Cukup lengkap. Ilmu usuluddin pun ada. Ilmu fiqh pun ada. Tajwid pun ada. Tasawuf pun ada. Oh masya-Allah lengkap. Sebab itulah belajar tuan-tuan Sama dengan saya pun belajar juga tuan-tuan. Kita belajar. Kerana itulah kecantikan ibadat kita dengan sebab ilmu. Bila kita ada ilmu, ibadat kita jadi cantik. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Namun
Seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Dua perkara ni kita cari. Kita cari dua perkara ni. Jangan kita abaikan dua perkara ni. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Kena seorang itu kena ada 4 perkara ni. Memiliki 4 perkara ni. Kena ada. Pertama, ilmu pengetahuan. Kena ada. Yang kedua, bila ada ilmu kena beramal. Yang ketiga, nak ikhlas. Allah inilah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita Allah fikirlah, kita zaman dulu jauh mana ke ikhlas kita zaman dulu. Zaman umur macam saya ni tua ni mungkin lain dah berubah dah. Zaman dulu macam mana ikhlas dah. Dan takwa kepada Allah. Kita tengok syarahnya di bawah. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Saya ingat kita sambung lagi yang masa akan datang tuan-tuan Jadi masa dah cukup. InsyaAllah tuan-tuan Jadi sekali lagi tuan-tuan, saya nak minta tolonglah tuan-tuan kita gunalah buku ni untuk kita belajar yang masa akan datang. Kita belajar buku ni kita tengok cantik sangat Syed Alawi menulis tentang bab ilmu. Dan pada masa yang sama juga saya mencari dana tuan-tuan dana RM13 sebuah untuk nak menubuhkan sekolah tahfiz di Lawin Jadi mudah-mudahan minta tolong daripada tuan-tuan Dan kita belajar buku tu tuan-tuan, kita bawa buku tu, kita belajar. Kita ganti sementara kitab tasawuf kita. Dan tasawuf kita bab ilmu juga. Kita tengok ke sini dulu. Bab ilmu cukup banyak dalam kitab ilmu dan adab mempelajarinya oleh Syed Alawi As-Saqaf Jadi untuk malam ni setakat dulu kita sudahi dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-uluma an-nafi'. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulub ala danik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.